أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sama ada yang kita sedari atau kita tidak sedari. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan memenuhi tuntutan syukur itu. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat-nikmat yang sedia ada, tapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-52, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha' وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه وتدبر هذا الأمر إن كنت ذا فهم. Maksudnya, dan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Syekh Ibn Atha mengajak kita, menganjurkan kita supaya memerhatikan, memahami dan mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda baginda yang bermaksud, maka sesiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah
yakni kerana menurut perintah Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai atau diterima oleh Allah dan Rasulullah. Jadi Syekh Ibn Atta telah mendatangkan hadis Nabi SAW berkenaan dengan hijrah, yang cuba nak difahami secara maknawi, yang cuba Syekh Ibn Atta cuba nak memahamkan kita tentang konsep hijrah ruhani, konsep hijrah maknawi, konsep hijrah yang bukan bersifat kebendaan. Jadi berlaku dalam sejarah umat ini satu peristiwa besar yang dinamakan hijrah. Baik, apa sebenarnya pengertian hijrah ini? Dan hijrah yang bagaimanakah yang ingin disampaikan maksudnya itu oleh Syekh Ibn Atta kepada kita? Baik, kalau kita perhatikan kepada pengertian hijrah, hijrah maksudnya perpindahan. Dari segi bahasanya bermaksud perpindahan. Sama ada perpindahan itu melibatkan tempat atau melibatkan keadaan-keadaan, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, daripada satu kampung ke kampung yang lain, atau dari satu keadaan, daripada keadaan susah kepada senang, daripada keadaan miskin kepada kaya, daripada keadaan jahil kepada mengetahui, alim, tahu. Jadi hijrah ni maksudnya perpindahan, perubahan. Jadi dari segi makna asal hijrah itu, maka dari situlah diistilahkan, timbul istilah. Maka telah digunakan istilah, dijadikan satu istilah, iaitu berkaitan dengan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi bahasanya itu, apa saja bentuk perpindahan, apa saja bentuk perubahan dan perpindahan dari satu tempat ke satu tempat, maka namanya hijrah lah dari segi bahasa. Tapi perkataan itu tu, perkataan hijrah itu telah dijadikan istilah, sehingga dalam agama kita ni bila disebut hijrah, maka kita fahamlah artinya, iaitu penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Al-Mukarramah kepada Madinah Al-Munawwarah. Jadi penghijrahan ini berlaku sebelum pembukaan kota Mekah, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kota Mekah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hijrah dari segi istilah dia. Jadi dia khusus kepada penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda. Bukan Nabi seorang je. Para sahabat baginda pun turut sekali berhijrah. Ada yang pergi dulu, ada yang terkemudian. Dan mereka berhijrah ini dalam pelbagai keadaan. Ada secara individu, ada secara berkumpulan. Jadi penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda daripada Mekah ke Madinah, dan ini berlaku sebelum Fathu Makkah, sebelum Nabi Muhammad menguasai kota Mekah, maka itulah yang diistilahkan sebagai hijrah. Jadi hari ini bila sebut saja hijrah, itulah maknanya. Adapun penghijrahan orang lain, siapa saja berhijrah daripada satu negeri ke satu negeri,
ataupun penghijrahan yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Maka itu dari segi bahasa, sekalipun dari segi bahasanya ada makna hijrah, tapi dia tidak lagi termasuk dalam istilah hijrah itu. Siapa saja yang berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, daripada Terengganu pergi ke Johor atau pergi ke negeri-negeri lain lah, dari segi makna bahasanya itu memang ada makna hijrahnya, tapi dia tidak termasuk dalam makna istilah. Ataupun penghijrahan daripada Mekah ke Madinah, tetapi perkara ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah, yakni selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Sekalipun penghijrahannya berlaku pada tempat yang sama, daripada Mekah ke Madinah. Ada penduduk Mekah berhijrah ke Madinah, tapi berlaku pada zaman selepas itu, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Sekalipun dari segi makna bahasanya ada makna hijrah tu, tapi tidak termasuk lagi dalam pengertian hijrah, dalam istilah hijrah. Kerana istilah hijrah tu penghijrahan melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah berlaku sebelum Fathu Makkah. Sebab itu Nabi SAW ada menjelaskan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Selepas Nabi menguasai Mekah Al-Mukarramah, maka tidak berlaku lagi lah hijrah. Sekalipun dari segi bahasa masih ada orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, tapi tidak lagi dinamakan, diistilahkan atau termasuk dalam istilah hijrah yang dimaksudkan. Jadi secara mudahnya, kalau kita perhatikan hijrah Nabi itu, dia melibatkan fizikal, melibatkan orang, badan, melibatkan tempat, dan melibatkan masa, waktu. Jadi kalau begitu, dia terhad. Kita tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk mengikuti hijrah itu. Dari segi masanya dan dari segi-segi yang lain lagi lah, tak ada ruang untuk kita berhijrah. Jadi itu hijrah dari segi istilah. Tetapi Syekh Ibn Atta cuba nak mengajak kita kepada satu makna hijrah yang lain, secara maknawi, secara isyarat, secara rohani. Dan hijrah secara maknawi, secara rohani, secara isyarat ini terbuka ruangannya kepada siapa saja dan pada bila-bila masa. Hijrah yang khusus terhad, kita tak ada ruang. Tetapi hijrah yang kedua ini, dan hijrah inilah yang cuba diketengahkan oleh Syekh Ibn Atta, yang mana hijrah maknawi, hijrah kerohanian, ataupun hijrah pengertian makna saja ni, hijrah rohani ataupun hijrah maknawi ini terbuka kepada setiap orang Islam yang lain, boleh melakukannya. Dan masanya itu tidak ada masa akhirnya, terbuka selagi manusia masih hidup, selagi dunia ni masih ada. Baik, apa yang dikatakan sebagai hijrah yang maknawi itu? Hijrah yang maknawi ini iaitu perubahan diri manusia, perpindahan makam diri manusia daripada maksiat kepada taat, daripada jahil kepada alim, daripada tidak mengenal kepada kenal, daripada lupa, ghaflah lupa hatinya kepada ingat, daripada riya kepada ikhlas, daripada takabur sombong, ujub kepada tawadhu, daripada tamak, sifat tamak
kepada sifat qanaah, merasa cukup daripada permusuhan dan kebencian kepada bersifat rahmat dan sebagainya. Maka perubahan-perubahan itu yang bersifat maknawi ini, itulah yang dikatakan sebagai hijrah maknawi ataupun hijrah ahli sufi, hijrah tasawuf. Dan hijrah ini ada dalilnya, ada hadisnya yang memperkukuhkan makna ini, di mana diriwayatkan al-muhajir man hajara man hallahu anhu. Orang yang sebenar-benar berhijrah ni, kata Nabi, orang yang meninggalkan, orang yang berpindah, orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada apa yang disuruh. Apa-apa yang menjadi larangan Allah dia tinggalkan menuju kepada apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, kata Nabi, sebenar-benar orang yang berhijrah. Jadi hijrah yang dikemukakan oleh ulama tasawuf ni, hijrah maknawi ni, hijrah spiritual ni, hijrah kerohanian ini adalah merupakan sesuatu yang ada dalil yang mengukuhkannya itu. Dan hijrah inilah yang sepatutnya kita lakukan. Hijrah inilah yang sepatutnya kita fahami, yang kita lakukan. Dan peluang untuk melakukannya itu terbuka kepada siapa saja, dan boleh melakukannya pada bila-bila masa saja. Baik. Baik. Dalam hijrah ini, Syekh Ibn Atta' cuba ingin menjelaskan beberapa pedoman dalam berhijrah ni, iaitu kalau kita balik kepada sejarah hijrah tu, orang-orang Islam berhijrah kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah mereka itu dinamakan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kerana mereka lakukan itu atas dasar ubudiyah, pengabdian diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah mereka itu dinamakan, disebut di dalam hadis, disebut oleh Nabi sebagai fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Yani orang-orang yang melakukan hijrah kerana menjunjung perintah Allah, kerana melaksanakan suruhannya itu, maka hijrah itulah hijrah yang diterima, yang disifatkan oleh Nabi sebagai hijratuhu ilallahi wa rasulih. Namun berlaku di zaman Nabi, berlaku juga di zaman Nabi, orang-orang yang berhijrah secara fizikalnya, secara zahirnya sama. Mereka berpindah daripada Mekah ke Madinah di zaman yang sama dan berpindah di tempat yang sama. Tetapi ternyata tujuan mereka, maksud mereka itu lain daripada hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Secara fizikalnya sama, secara zahirnya sama, tetapi ternyata dari segi tujuannya, maksudnya lain. Maka hijrah ini tidak menepati hijrah yang sebenarnya. Maka hijrah ini disifatkan oleh Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya itu kepada menurut apa yang dimaksudkannya itu. Sekalipun secara zahirnya nampak sama, tak ada beza, tapi hakikatnya lain. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' cuba nak mengajak kita pertama sekali tentang adanya satu bentuk hijrah yang maknawi. Yang kedua, Syekh Ibn Atta' cuba nak mengajak kita supaya
hijrah maknawi ini yang kita lakukan itu biarlah hijrah yang betul, bukan hijrah yang salah. Baik, macam mana kita nak pasang dua perkara ni, hijrah maknawi dan hijrah yang betul? Hijrah maknawi ni macam kita sebut tadi lah, daripada maksiat kepada taat, daripada tidak solat kepada solat, daripada tidak berzakat kepada zakat, daripada tidak berzikir kepada zikir, daripada tidak bersedekah kepada sedekah, dan sebagainya. Semua ini adalah makna hijrah yang maknawi. Pindah keadaan dia daripada jahil kepada alim, kepada tahu. Jadi sesiapa yang melakukan perubahan ini, maka dia sudah ada makna hijrah yang maknawi tadi tu. Tetapi tidak cukup dengan yang satu itu, kena ada yang kedua itu. Sekalipun ada makna hijrah maknawi, maka hijrah tu mestilah betul. Sebagaimana zaman Nabi dulu, orang berhijrah, sama-sama berhijrah, tapi niat lain-lain. Maka yang niatnya betul, betullah hijrah. Niatnya salah, salahlah hijrahnya. Sekalipun sama perbuatan. Maka demikianlah hijrah yang maknawi. Orang yang berpindah daripada tidak solat kepada solat, sudah berlaku hijrahnya. Tapi kena tanya, apa motifnya, apa tujuannya itu? Apakah kerana ubudiyah, kerana mendekatkan diri kepada Allah, kerana mencari redha Allah? Kalau itu yang dilakukan, maka itulah hijrah yang betul. Ada makna hijrahnya, bertukar, berubah, berpindah. Yang kedua, betul arah tuju perpindahannya tu. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian dia dah bertukar keadaan hidup dia tu kepada melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah ada makna hijrah yang maknawi. Tapi tidak cukup dengan yang itu. Kena tanya pula, apa tujuan dia lakukan ni? Kalau dia tak salat sebelum ni, kemudian dia mula bersalat, apa tujuannya? Kalau tidak berzikir kepada berzikir, sekalipun sudah ada makna hijrah, tapi kena tanya lagi yang kedua tu, apa tujuan dia? Barulah kita nak katakan hijrahnya itu betul dan lurus. Jadi apa-apa perubahan daripada buruk kepada baik, jangan lihat dari aspek itu saja. Itu hanya sebahagian. Tapi yang lebih penting kena lihat apa landasan dia, apa tujuan dia. Sekiranya dua perkara ini melengkapi cukup, barulah dikatakan hijrah yang sebenar. Maka segala perubahan daripada buruk kepada baik, sekalipun zahirnya nampak baik, perubahan itu buruk kepada baik, memang baiklah, tapi belum cukup untuk kita sebut dia sebagai sesuatu yang betul. Sehingga kita lihat apa tujuan semua itu, apa motifnya, barulah kita nak katakan itulah hijrah yang sebenar. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Natak kepada kita. Orang-orang yang tidak beribadah kemudian tiba-tiba beribadah, sudah ada makna hijrahnya, baik, bagus. Tapi kena tanya saya lagi, apa tujuan dia? Kalau dia berubah ini dengan tujuan-tujuan duniawiyah, untuk mendapatkan kelebihan itu, kelebihan ini, mendapatkan manfaat itu, manfaat ini, maka dia, kalau dalam hadis Nabi disebut fa hijratuhu ila ma hajara ilai, hijrahnya itu adalah tertuju kepada menurut qasid dan tujuan yang dituju tu. Kalau pada dunia, maka hijrah duniawiyah lah. Tapi kalau hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, untuk menyanjung perintah Allah, untuk ubudiyah, pengabdian dirinya kepada Allah, kerana mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itulah hijrah yang sebenar. Jadi demikianlah pedoman yang diberikan oleh Syekh Ibn Atta kepada kita. Pertama sekali menganjurkan kita supaya berhijrah. Berhijrah ni berubah, berpindah dari keadaan yang buruk pada keadaan yang baik, berusaha untuk itu. Dan yang kedua, pastikan bahawa
penghijrahan kita itu atas landasan yang lurus, atas tujuan yang betul, barulah dikatakan orang ini betul-betul berhijrah. Dan inilah sebenarnya makna tariqah. Inilah sebenarnya makna tarekat, iaitu berpindahnya seseorang, berubahnya seseorang itu daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik, dan tujuannya betul, niatnya betul, maksud dia betul, barulah. Kadang-kadang berlaku juga pada sesetengah orang yang berminat dengan amalan-amalan tasawuf ni, daripada dia tidak berzikir, kemudian dia belajar ilmu, lalu dia menjadi orang yang ahli zikir. Daripada tidak berzikir kepada zikir, itu sudah ada makna hijrahnya. Tapi malangnya yang kedua yang tidak cukup. Tujuan dia mempelajari semua itu untuk tujuan-tujuan kehebatan dan kelebihan. Maka hijrah itu, perjalanan itu, apa yang kalau menurut apa yang disebut dalam hadis Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkannya itu. Dia bukan lagi dalam apa yang disebutkan tadi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Di sinilah yang membezakan perjalanan ahli makrifat, ahli keranian dengan ahli kebatinan. Kalau tuan-tuan nak tahu beza antara ahli tasawuf yang sebenar, ahli makrifat yang sebenar, dengan ahli kebatinan yang berupa dengan rupa ahli tasawuf, kat sinilah beza dia. Ahli kebatinan itu, mereka ini dari segi zahir nampak hampir-hampir sama dengan perjalanan ahli tasawuf, ahli makrifat, tetapi tujuannya jauh berbeza. Ahli tasawuf, ahli makrifat, tujuannya adalah untuk mencari redha Allah, untuk mengenal Allah, makrifat Allah, untuk cari redha Allah, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ahli kebatinan ini, tujuannya adalah tujuan duniawiyah, untuk memperolehi kelebihan-kelebihan, keanehan-keanehan, kepelekan-kepelekan, dan bermacam-macam lagi tujuan-tujuan duniawiyah. Sekalipun nampak secara zahirnya sama saja. Di sinilah kita nak cam beza antara dua perjalanan, antara putih dan hitam, antara perjalanan ahli makrifat, ahli tasawuf, dengan perjalanan ahli kebatinan ini. Baik, dan sesiapa hijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapat, atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Yani hadis ini menjelaskan jenis hijrah yang rupanya hijrah tapi hakikatnya bukan hijrah yang dimaksudkan. Di mana bezanya? Tujuannya, maksudnya. Apa tujuannya, apa maksudnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, berlaku di zaman Nabi, ada orang yang berhijrah kerana tujuan-tujuan keduniaan. Ada di antara mereka itu yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan orang Madinah. Dia pergi ke sana tu kerana tujuan perkahwinan. Tapi kebetulan berlaku hijrah, dia ikut sekali. Secara fizikalnya, secara zahirnya, sama-sama berhijrah. Tapi maksud dan tujuan berbeza. Maka yang berhijrah kerana Allah, itulah yang hakikinya. Tapi yang berhijrah kerana tujuan yang lain, maka dia dapatlah apa yang menjadi tujuannya tu. Tapi tujuan asal hijrah, iaitu kerana Allah dan Rasulnya, dia tidak memperolehnya. Tapi apa yang dia hasratkan tu kadang-kadang dapatlah. Kalau dalam kes ini, ada di antara sahabat yang berhijrah untuk berkahwin, dia dapatlah perkahwinan, dia boleh berkahwin. Dia pergi, dia boleh maksudnya tercapai. Tetapi maksud sebenar hijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, yang ganjarannya itu sangat besar, dia tak dapat.
Hijrah yang sebenar, yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah, mereka tak dapat. Tapi tujuan yang menjadi tujuan, sesuatu itu dihijrahkan, dia dapat. Tapi hanya sekadar itu sajalah. Baik, kemudian kata Syekh bin Atha lagi, camkanlah, yakni fahamilah baik-baik sabda Nabi SAW ini, dan perhatikan persoalan ini. Ini telitilah perkara ini. Jika kau mempunyai kecerdasan faham, sekiranya kamu ni orang yang cerdik. Jadi kata Syekh bin Atha, kalau kita ni orang yang ada kecerdikan, maka perhatikanlah hadis ini. Kerana dia memberikan kita satu pedoman yang sangat kita perlukan. Hadis ini memberikan kita suatu pedoman. Sebab kadang-kadang sesuatu kebaikan tu nampak kebaikan dia tu, tapi rupa-rupanya hakikat sebenarnya kebaikan itu tidak dinilai, tak ada perkiraan. Kadang-kadang kita nampak perubahan yang kita lakukan, ubah daripada buruk kepada baik, kita lakukan itu, tapi niat kita tak betul, tujuan kita tak betul. Maka sekalipun perbuatan kebaikan itu berlaku, tapi kita tak dapat kelebihan atas kebaikan yang kita lakukan itu. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hijrah yang tidak niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak bererti. Mana-mana saja perubahan kita daripada keburukan kepada kebaikan tidak akan bererti kecuali kita lakukan itu semata-mata kerana Allah. Tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mencapai keredaan Allah sekalipun berlaku perubahan tu daripada buruk kepada baik itu, berlaku, tetap berlaku. Tapi bila niat kita salah, kosak kita salah, maka dia tidak ada nilaian, tidak dikira. Kelebihan kebaikan tu, kebaikan berubah tu daripada buruk kepada baik itu, kita tak dapat nilaian. Baik, seseorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Bustami ini merupakan seorang tokoh tasawuf besar lah. Kalau dia dalam ilmu fiqh, dia macam imam mujtahid lah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tokoh-tokoh ni kalau bidang fiqh, dia seumpama Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Malik bin Anas. Kalau dalam fiqh, imam-imam ini, dalam tasawuf, ini antaranya. Al-Imam Junaid dan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid ini orang yang sangat terkenal dengan kuat pegangannya terhadap syariat, kuat penjagaan, pengamalan dia terhadap perintah Allah. Dia jaga sungguh. Dan mungkin orang tak mampu nak ikut cara dia tu, tapi nak beritahu orang yang kuat pegangan terhadap sunnah. Pernah sekali diriwayatkan, ada riwayat sebut ada seseorang bila didengar nama Syekh Abu Yazid ni sebagai orang yang dikenali, orang yang sangat soleh, sangat bertakwa. Jadi Syekh Abu Yazid sendiri, Syekh Abu Yazid, dia dengar ada seseorang, terbalik maaf saya tersilap cerita. Syekh Abu Yazid dia dengar ada seseorang yang dimasyhurkan, diwar-warkan atau membar-warkan dirinya sebagai seorang wali lah. Jadi Syekh Abu Yazid ni dia suka ziarah orang soleh. Sebab tu menjadi suatu sunnah yang baik, menjadi satu pedoman yang baik menziarahi orang soleh. Kalau kita tahu ada alim ulama yang soleh,
memang menjadi satu kebaikan lah kita pergi ziarah dia, ambil berkat dengan dia. Sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Yang sudah mati itu kubur dia lah, ziarah. Pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak salah. Yang melarang benda tu Wahabi. Wahabi dah larang lah. Ziarah kubur para awliya, para salihin. Bukan saja dia larang ziarah kubur para awliya, para salihin, kubur Nabi pun dia larang. Kubur mak ayah boleh pula. Boleh. Terbalik. Saya pernah dengar sekali masa saya ada di Madinah, tak silap. Saya dengar ada alim ulama situ mengajar di masjid. Waktu saya pergi umrah sekali dulu, kebetulan ada alim ulama dia mengajar dalam masjid. Kebetulan kena bab. Kita rasa canggung kita dengar. Canggung pun. Dia baca satu kitab, saya tak berapa jam kitab apa tu. Cuma kita dah dengar yang ajar. Ramai lah orang dengar ni. Dia kata dia kata dilarang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Tapi kubur Baqi', tapi kubur Nabi itu disunatkan. Boleh contoh. Kubur Nabi tak boleh, kubur tepi dia tu boleh pula. Lepas tu kubur syuhada Uhud tu jauh lagi tu sunat pergi juga tu. Boleh. Hak atas kali tak boleh, hak bawah boleh. Tak ke sakit cara mikir gitu tu. Kubur Nabi, kubur Baqi' dekat-dekat aje. Kubur Nabi tak boleh mari. Kubur ni boleh sunat. Kita tak tahu cara memikir macam apa, tak tahu gitu. Tanggunglah. Sepatutnya Nabi lah yang lebih utamanya. Tapi dia larang. Kerana dia berpegang kepada fatwa. Kebanyakan pendukung-pendukung aliran ni dia pegang kepada fatwa Syekh Ibn Taymiyah. Kerana Syekh Ibn Taymiyah ni mengharamkan ziarah kubur Nabi itu haram. Dia haram ziarah kubur Nabi. Syekh Ibn Atta' ni pengarang kitab Hikam, pengarang kitab ni Syekh Ibn Atta' ni pernah berdiskusi dengan Syekh Ibn Taymiyah ni, sebab Syekh Ibn Atta' dengan Syekh Ibn Taymiyah tu sezaman dan sekali. Pengarang kitab Hikam ni hak asal, bukan yang sudah diterjemah ni, bukan penterjemah dia ni. Hak asal Hikam asal tu Syekh Ibn Atta'. Dia pernah berdiskusi dengan Syekh Ibn Taymiyah tentang masalah tadi tu. Dia tanya Syekh Ibn Taymiyah. Saya babah sikit tajuk lagi ke lain, tak apalah. Cerita sikit-sikit tak apalah. Dia tanya Syekh Ibn Taymiyah, kenapa kamu mengharam orang-orang menziarah kubur Nabi? Melarang orang sebab apa? Syekh Ibn Taymiyah nak jawab dalil, tak ada dalil. Tak ada ayat Quran yang larang, tak ada hadis yang larang. Hadis suruh ada secara umum. Larang tak ada. Carilah ayat Al-Quran ke hadis ke yang larang ziarah kubur, tak ada. Kalau suruh ada, suruh. Sebab tu Syekh Ibn Taymiyah tanya, dah melarang ni sebab apa? Jadi tak ada dalil lah nak sebut. Cuma dia kata dia pakai kaedah fiqh. Panggil sadduz zari'ah. Iaitu nak tutup lubang yang dianggap boleh membawa mudarat, boleh membawa masalah. Kerana menurut dia, dia kata orang mari ziarah kubur Nabi ni jadi syirik. Kerana puja lah, gitulah, macam-macam lah ikut anggapan dia. Jadi nak tutup supaya orang tak jadi syirik, maka dia beri fatwa lah, tak boleh ziarah kubur Nabi ni. Syekh Ibn Atta' tanya dia semula. Kalau gitu dia kata, kenapa mu tak beri fatwa kepada orang yang tanam anggur tu jangan tanam, tak boleh tanam anggur. Sebab apa? Daripada anggur ni awak arak. Maka apa? Tak boleh tanam anggur ni. Sebab apa? Daripada anggur ni dah orang jadi arak, orang minum arak. Jangan tanam. Yang kedua dia kata, sebab apa mu tak beri fatwa juga? Orang lelaki ni yang berlaku penzinaan ni sebab ada orang lelaki ada nafsu. Apa nak elak benda tu, kenapa mu tak beri fatwa orang lelaki ni kena kasih? Macam orang kasih lembu tu. Lembu tu kan orang kasih supaya dia tak ada nafsu dia, makan sedap gemuk ah. Apa mu tak kasih? Mu fatwa orang lelaki ni kena kasih. Tak ada lah berlaku penzinaan. Tak reti nak jawab kawan ni.
Tapi nak khabar gitulah. Jadi nak balik kepada masalah asal tadi tu, nak cerita ni, saya melarat sikit cerita lajak lain. Bahawa kita ni dituntut ziarah orang soleh, ambil manfaat berkat, manfaat ilmu, manfaat nasihat, manfaat berkat. Itu atau mati. Yang mati itu, yang sudah mati yang di tanah kubur tu, ada keberkatan dia tu. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, benda tu boleh tak dilarang. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri pun, kalau dia ada hajat, dia ada keperluan, apa yang dia buat, salah satu caranya, dia pergi ke kubur Al-Imam Abu Hanifah. Dia pergi ke kubur tu, dia bersolat di situ, dia minta doa kepada Allah dengan berkat. Yang kedua, dengan tabaruk mengambil berkat dengan mempunyai kubur tu, iaitu Al-Imam Abu Hanifah tu. Minta dengan Allah tu, itu asal dia. Memang asal lah. Tapi dalam masa sama, dia tabaruk mengambil berkat dengan Al-Imam Abu Hanifah tu. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i sampai selesai hajat dia. Itu. Jadi balik. Jadi nak khabar ni, cerita asal saya nak cerita lah. Abu Yazid ni contoh ni. Sebelum kita tengok kata-kata dia ni, Syekh Abu Yazid ni, dia pernah dengar ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali lah. Sama ada orang lain sebut dia wali atau dia sendiri mengaku wali. Jadi Syekh Abu Yazid ni dia suka ziarah. Kerana atas dasar tadi saya nak beritahu prinsip tadi tu. Ziarah orang soleh itu adalah suatu benda yang baik, yang menjadi suatu sunnah orang soleh dulu kala. Jadi Syekh Abu Yazid bila dengar ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali ni, nak pergi ziarah lah. Baik, apa yang berlaku? Bila dia pergi kebetulan, masa dia pergi dekat dengan orang yang dimaksudkan sebagai wali tu, kebetulan dia tu dia berludah. Kemudian ludah dia tu ke arah kiblat. Kita ni kalau kita lakukan sesuatu yang buruk ke arah kiblat itu benda yang dilarang, makruh, dimakruhkan. Kalau meludah, pastikan jangan ke arah kiblat. Kan itu dimakruhkanlah, tak molek. Jadi kebetulan Syekh Abu Yazid ni bila pergi dekat dengan orang tu, tiba-tiba dia meludah ke arah kiblat. Syekh Abu Yazid tak jadi jumpa dia. Balik lagi. Boleh lah. Tak jadi pergi. Sebab apa? Kerana dia kata, macam mana aku nak percaya orang macam ni? Benda-benda macam ni pun dia tak nak jaga dengan baik. Nak kawal halusnya pandangan Syekh Abu Yazid. Kita mungkin tak begitulah. Tapi Syekh Abu Yazid ni, nak kabarnya orang yang kuat jaga sunnah-sunnah agama ni, peramalan agama dan sebagainya, dia orang kuat pegangan dia. Sehingga dia tengok orang yang dianggap sebagai wali tiba-tiba laku perkara yang bercakap ni, dia anggap dia nak percaya mana dah. Dia pun balik lagi Syekh Abu Yazid. Jadi Syekh Abu Yazid ni sangat terkenal lah, seorang wali Allah. Baik, ceritanya di sini seseorang minta nasihat. Ada seseorang ni dia minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Baik, maka berkata Abu Yazid, orang minta nasihat dengan dia. Maka dia kata, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arasy sampai ke bumi, kata Abu Yazid, sekiranya Allah Ta'ala beri tawaran kamu nak beri kekayaan, nilai yang kekayaan tu daripada arasy tu sampai ke bumi ni, maka katakanlah, bukan itu ya Allah, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi hanya Engkau ya Allah tujuanku, hanya Engkau lah tujuan. Daripada kata-kata Abu Yazid lah timbulnya munajat ahli tasawuf, ilahi anta maksudi. Inilah marinya. Kalau nak tengok daripada kata-kata ulama, inilah pokok bakal asal usul munajat tu, ilahi anta maksudi itu munajat ahli sufi. Ini mari dia ni. Bila orang tahu kamu kekayaan dunia akhirat, dunia daripada arasy sampai ke bumi, katanya, maka jawablah, dia kata, bukan itu ya Allah, bukan itu maksudku, tapi hanya Engkau yang aku tujuanku. Ilahi anta maksudi, kalau dalam bahasa Arab. Itu pedoman asal. Kalau nak tengok daripada asal pengajaran tu, kalau nak tengok dalam Al-Quran, banyak lagi lah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun sama juga. Hanya kepada Engkau, tak ada lain dah. Yang aku sembah dan hanya kepada-Mu ya Allah aku minta tolong. Tuan tengok ayat Al-Quran. Tengok ayat lain pula. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku ni menuju kepada Tuhanku, menghadap kepada Tuhanku. Dan ayat-ayat lain lagi lah yang semakna. Maka ulama tasawuf membuat satu kesimpulan ayat ringkas untuk tujuan-tujuan besar tadi tu. Ilahi anta maksudi. Itu asal munajat ahli sufi. Jadi apa yang diberitahu oleh Syekh Abu Yazid tadi tu adalah tahqiq kepada hijrah hak sebenar tadi tu. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, tak ada kepada tujuan yang lain tu ni, tak ada. Itu sebenarnya perjalanan ahli tasawuf. Perubahan dia daripada buruk pada baik satu hal dah. Kemudian tujuan semua tu benda tidak ada tujuan lain kecuali kepada Allah. Yang ni untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk cari redha Allah, untuk lebih mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Itu tujuan dia. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannah Al-Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, nescaya saya pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab apa gitu? Andaikan, kata Abu Sulaiman Darani, apa yang dia nak khabar ni? Ada orang kita mungkin dia akan tafsir salah lah, terutamanya dalam hati perut dia tu memang tak suka kepada ahli tasawuf. Ni ayat-ayat gini dia boleh putar alam ni. Ahli tasawuf ni dia ajar kita supaya jangan pilih syurga, pilih benda lain. Dulu kita dengar dah dulu. Kita dengar ungkapan sesetengah orang. Tapi kita nak kata pun payah. Tapi nak kata payah nak kata. Nak kata tahu. Nak kata tahu ulasan tu belik. Apa benda? Iaitu kita pernah dengar dululah yang sama lebih kurang begini. Saya saja nak luah pandangan ni supaya kita tengok, supaya kita faham kenyataan ni lah. Iaitu munajat ahli sufi dulu kala, orang soleh dulu. Diceritakan ini munajat orang yang melakukan kesalahan zaman awal dulu, zaman Nabi dulu. Kemudian dia sedar dia tersilap. Dia munajat dengan munajat ni. Apa ni? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahim. Ini sebenarnya merupakan rangkapan munajat orang soleh dulu kala. Apa erti munajat ni? Ni lebih kurang ni kot saya nak jelaskan. Ada salah faham setengah orang tu lalu bawa kepada tuduhan kepada dak molek kepada tasawuf ni. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kalau kita terjemah, Tuhanku ni munajat, wahai Tuhanku, aku ni bukanlah ahli kepada surga Firdaus. Aku ni bukan berkelayakan untuk masuk syurga Firdaus. Ada setengah orang tu dia kata ahli tasawuf ni antara kesalahan ataupun tak betulnya ajaran tasawuf. Inilah bendanya dia kata. Iaitu tak mau masuk syurga Firdaus. Pula dah. Apa dia pula tak mau masuk? Ayat tu bukan khabar aku tak mau masuk syurga Firdaus. Cuma dia sedar diri, aku ni tak layak ya Allah nak masuk syurga Firdaus. Bukan aku tambuh. Tapi yang mari di Pak Wahab ni dia kata, di tasawuf ajar tambuh syurga Firdaus. Jangan ajar kita, aku tambuh syurga Firdaus. Gitu pula dah. Yang mengaji bahasa Arab mana dah tahu kesan ni. Last tu dia khabar aku tak layak. Macam gini. Orang nak beli rumah bukan tambuh cerita aku tak layak.
Bukan tambuk. Kamu kenyataan sebenar aku tak layak. Cuma saya nak beritahu tadi lah. Pelaku di akhir sekali disalahkan. Akhir sekali orang takut nak munajat. Padahal itu munajat orang soleh dulu. Munajat mereka terhadap Allah. Wahai Tuhan aku tak layak nak masuk syurga Firdaus. Aku tak layak. Bukan aku tambah, aku tak layak. Dia rasa disedar diri. Mari kawan ni kata, masuk benda ni tak ambuh syurga Firdaus lah dah. Doktor benda ni. Takut orang nak sebut benda ni. Macam-macam. Ini berlaku fitnah hari ni. Baik, sekarang gini. Tengok kenyataan Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani merupakan salah seorang tokoh ahli tasawuf yang terkenal. Baik, apa yang dia kata? Tengok. Dan kata-kata seperti ini juga lah orang boleh nak buat butuh alam pun boleh. Dia kata apa? Andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannah Al-Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, dia boleh pilih. Mau nak pilih sekiranya, andaian sekiranya. Saya memilih sembahyang 2 rakaat. Tengok ayat dia. Sekiranya tu andaian. Sekiranya dia boleh pilih nak masuk syurga Firdaus ataupun nak sembahyang 2 rakaat. Dia kata aku akan pilih sembahyang 2 rakaat. Dia tak kata aku tak ambuh syurga Firdaus tu. Tapi kalau tengok kepada ayat tadi tu, ayat ni pun boleh putar jugalah. Tengok dia tasawuf. Dia tak ambuh setara syurga Firdaus. Dia nak sembahyang lagi. Jadi nak kabarnya sekiranya dia pilih antara dua ni, dia pilih hak ni lagi. Bukan berarti tak ambuh ni. Kenapa? Kerana dia memilih sesuatu yang mendekatkan hubungan kalbu dia dengan Allah. Dan itu berlaku dalam sembahyang dia. Maka dia lebih suka dalam sembahyang lagi. Dalam solat lagi. Kenapa? Dalam solat tu dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Adapun syurga Firdaus tadi tu nikmat. Ialah kurnia Allah Ta'ala juga. Tapi pada dia ni, dia lebih suka sembahyang kerana dalam sembahyang itu dia lebih dekat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua pun tahu salah satu di antara nikmat yang paling besar sekali dalam syurga tu bukan syurga ni. Bukan nikmat tu nikmat ni. Nikmat yang paling besar sekali dalam syurga dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah. Ru'yatullah. Bukan nikmat-nikmat ada tu. Nikmat-nikmat ada tu memang nikmat lah. Sebut je syurga. Nikmat macam-macam. Tapi antara sekian banyak nikmat tu, yang paling tinggi nikmat dia, melihat Allah. Dan itulah yang menjadi tumpuan kepada ahli-ahli tasawuf. Mereka menghala ke situ. Bukan mereka tambah nikmat tu. Tapi mereka nak yang lebih besar lagi. Iaitu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab di dalam syurga dia beritahu sebab. Sebab apa dia pilih? Dia nak sembahyang 2 rakaat berbanding Jannatul Firdaus. Sebab di dalam syurga saya dengan bahagianku, yang aku dapatlah bahagian nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepadaku, aku dapat bahagian tu. Dan dalam sembahyang aku dengan Tuhanku. Dalam syurga aku dengan nikmat. Bahagian-bahagian nikmat adalah bagi aku dengan benda tu. Tapi dalam sembahyang aku berhubung dengan Allah. Aku rasa itu lebih aku nak lagi. Itu alasan dia kenapa kalau dia pilih antara Jannatul Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, dia pilih sembahyang 2 rakaat lagi. Itu alasan dia bahawa dia lebih mengutamakan hubungan dia dengan Allah. Sebab itu dia pilih dalam sembahyang. Yang kedua, kata-kata dia ni tidaklah bermaksud dia tak ambuh syurga tu. Tidak suka syurga tu dan dia tak ambuh. Bukan maksud begitu. Baik, kemudian Ash-Shibli radhiyallahu anhu. Ash-Shibli ni merupakan seorang tokoh tasawuf juga, murid kepada Al-Imam Junaid. Dia ni asalnya orang yang berjawatan tinggi, tapi akhir sekali meninggalkan jawatannya tu kerana satu peristiwa yang menyedarkan dia. Akhir sekali dia ni menghayati ajaran tasawuf, ataupun dia belajar dengan Al-Imam Junaid dan menghayati
ilmu tasawuf dan menjadi salah seorang tokoh besar dalam ilmu tasawuf. Baik, Asy-Syibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah meskipun dalam perintah. Ni aspek-aspek macam ni jarang kita tengok. Disuruh berhati-hati terhadap ujian Allah ni sekalipun dalam bentuk perintah. Perintah apa benda? Kulu washrabu, makan dan minumlah. Suruh makanlah dan minumlah. Tapi Syibli apa? Dia kata kena jaga-jaga. Ada satu bentuk ujian di situ. Sekalipun dia merupakan satu bentuk perintah daripada Allah. Makanlah dan minumlah. Sebab apa benda? Sebab pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui. Pemberian Allah ni, nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, di sebaliknya ada ujian. Demikianlah terbalik. Di sebalik ujian tu ada nikmat. Di sebalik nikmat ada ujian, di sebalik ujian ada nikmat. Ini sudut pandang tasawuf. Kalau kita tak majlis tasawuf, kita tak nampak aspek ni. Di sebalik ujian, dia ada nikmat. Di sebalik nikmat ada ujian. Itu payah. Kita rasa nikmat kot, nikmat lah. Bila boleh nikmat, kita tak sedar diri. Tak sedar diri, itu alamat bala. Boleh nikmat, menyebabkan kita jadi ujub, takabur, lupa diri, jadi sombong diri. Itu alamat, bukan alamat nikmat, tapi alamat bala mari. Nikmat akan jadi bala. Na'udzubillah min zalik. Demikian juga bala ni, ujian. Kalau ujian tu menyebabkan kita sabar, kita muhasabah, kita redha, kita istighfar, kita berdoa, dia akan tukar jadi nikmat. Dia menjadi nikmat. Siapakah yang silau dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat? Dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat? Maksudnya, kata Syibli, berjaga-jagalah terhadap ujian daripada Allah sekalipun dalam bentuk perintah, yang di dalam bentuk suruhan. Suruh tu suruhlah, bukan larangan. Tapi di sebaliknya ada ujian. Sebab apa? Sebab dia kata pemberian nikmat daripada Allah Ta'ala tu ada ujian-ujian dia tu. Ada dugaan dia tu. Dugaan yang macam mana? Orang yang menerima, di antara orang-orang yang terima nikmat ni, siapa dia yang pina mata? Silau ni pina. Pina mata, jadi tak sedar, jadi lupa, jadi ghaflah dan macam-macam. Setelah terima nikmat tu, hilang pedoman. Dan di antara penerima nikmat tu, ada siapa yang tetap istiqamah dalam pengabdian diri kepada Allah. Nak kabarnya Syibli ni beri pedoman kepada kita, orang-orang, setiap orang beri nikmat ni boleh jadi belaka. Di antara mereka tu ada orang yang dapat nikmat lupa daratan, lupa habis. Dan di antara pemberi nikmat ni pula ada yang tetap istiqamah dalam ubudiyahnya, boleh jadi belaka. Maka sebab tu kata Syibli, berhati-hatilah dalam dalam perkara ni. Baik, seseorang penyair berkata, salli wa sama, salla wa sama li amrin kana yatlubuh hatta idza man qada al amru la salla wa la sama. Artinya, sembahyang dan puasa kerana sesuatu yang ia harapkan, sehingga setelah tercapai hajatnya
tidak semayang dan tidak puasa. Tak kabarnya ada setengah golongan ni, ada setengah orang ni dia semayang dia puasa kerana nak mencapai sesuatu tujuan dia tu. Bila boleh tujuan maksud dia, stop lalu. Dah betul, tak ada dah. Puasa tak ada, semayang pun tak ada. Ini perjalanan yang tidak lurus. Maka sebab itu Syekh Shibli tadi beri pedoman kepada kita supaya berhati-hati, supaya berjaga-jaga atas nikmat yang dikurniakan. Sebab boleh jadi belaka. Ada orang yang dapat nikmat, sila mata dia, terbabah. Dan ada orang dapat nikmat juga yang tetap istiqamah. Boleh jadi belaka. Maka kena jaga-jagalah, Shibli kata. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-52. Apa kesimpulan pelajarannya? Pertama sekali, Syekh Ibn Atta menganjurkan kita supaya melakukan hijrah. Dan hijrah apa yang kita boleh lakukan? Hijrah maknawi, hijrah rohani, iaitu perubahan-perubahan daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kekufuran kepada keimanan, daripada kemaksiatan kepada ketaatan dan sebagainya lagi. Kita dianjurkan melakukan perubahan ini. Perubahan inilah yang dinamakan tariqah atau tarekat. Tujuan orang yang berzikir dalam tarekat ni supaya nak mengalami perubahan daripada hati yang ghaflah, yang lalai supaya jadi ingat, daripada hati yang tidak khusyuk dalam ibadah menjadi khusyuk, daripada hati yang tidak cenderung kepada kebaikan sehingga cenderung kepada kebaikan, daripada hati yang rasa berat beban melakukan ibadah sehingga menjadi suka, menjadi asyik, menjadi galik dengan ibadah, daripada hati yang dipenuhi sifat-sifat yang buruk seperti takabur, ujub, riya, hasad dan sebagainya, bertukar menjadi sifat-sifat yang baik, jadi sifat-sifat yang syukur, redha, sabar, qanaah, tawadhu dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini itulah sebenarnya tarekat. Itu sebenarnya tarekat. Baik, yang kedua, pastikan bahawa perubahan itu, perjalanan itu bertujuan betul. Kosaknya betul, tujuannya betul. Kadang-kadang perubahan itu berlaku, tetapi niat yang salah, kosak yang salah, maka dia tidak mencapai maksud hijrah yang sebenar. Kalau tarekat, dia tidak merupakan tarekat yang sebenar. Mungkin dia, kalau kita tengok dalam sudut yang lebih kecil lah, pengamalan tarekat ni, sekalipun mengamalkan amalan-amalan tarekat, tetapi tujuan dia lari, kosak dia lari tidak kepada tujuan yang sebenar, maka dia tidak memenuhi kehendak tarekat. Demikianlah perubahan tarekat dengan makna umum ni. Perubahan daripada buruk kepada baik, berlaku perubahan tu, tapi ternyata atas tujuan yang salah, niat yang salah, maka dia tidak diperakukan atas perubahan yang betul. Demikianlah. Jadi kesimpulan mudah nak beritahu dua perkara ni, supaya berusaha untuk berubah kepada yang lebih baik. Yang kedua, betulkan haluan, betulkan tujuan tu. Sekiranya dua perkara ini dapat dicapai, maka inilah perkara yang baik. Inilah sesuatu yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang 53 sikit lagi. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawankan seseorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah, kata-katanya. Sekarang Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita sahabat yang baik untuk kita bersahabat dengan dia, atau bahasa kita nak guru yang baik untuk kita berguru dengan dia. Apa kriteria dia? Apa ciri dia? Guru yang baik. Syekh Ibn Atta kata ada dua. Pertama sekali, dalam bentuk larangan. Mu jangan bersahabat, mu jangan berguru dengan orang
yang kelakuan dia, ehwal dia, amalan dia itu tidak membangkitkan dirimu itu untuk melakukan amal soleh. Bahkan mungkin terbalik. Sahabat dengan dia jadi kau gucar gitu. Hak rajin jadi malas. Hak buat jadi tak buat. Jangan. Punah jadam. Jangan kau bersahabat dengan orang yang ehwal orang tu tidak membangkitkan engkau kepada yang lebih baik. Lebih-lebih lagi menjauhkan kita ataupun menegatifkan kita. Hak beramal jadi tak beramal. Hak lurus jadi tak lurus. Hak yang sopan satu jadi baharambang. Jangan. Itu tanda tak kena. Alamat tak kena. Yang kedua, dan jangan juga engkau bersahabat dengan orang yang kata-kata dia itu tidak membuka mindamu ke arah mengenal Allah. Kalam dia, ajaran dia itu tidak mengarah engkau kepada lebih dekat kepada Allah. Bahkan kalam dia itu bawa engkau ke lain. Jangan. Ini kriteria guru tasawuf ataupun guru agama lah secara umum. Orang yang dapat memandu kita kepada yang lebih baik dalam penghayatan agama. Cirinya dua ni. Pertama sekali kelakuan dia sendiri, ehwal dia, perbuatan dia itu memang mendorong kita, membangkitkan semangat kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kalam dia, kata-kata dia, huraian dia, ajaran dia itu akan memahamkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan akal kita, hati kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua ciri dia. Kalau tak ada dua ciri ni jadi terbalik, maka itu bukanlah guru yang baik untuk kita dampingi. Ulama tasawuf dia kata macam ni, kesimpulan. Malam ni lah saya nak beri penutup yang ni. Sebab hari ni kita kena faham lah aspek-aspek ni. Kena fitnah banyak dah lalu hari ni. Terutamanya orang yang berminat untuk mempelajari ilmu-ilmu kerohanian lah. Orang yang berminat nak pelajari ilmu-ilmu sufi ni, ilmu-ilmu tasawuf ni. Ataupun ilmu-ilmu makrifat lah, ilmu hakikat, ilmu makrifat, tak kira lah. Apalah nama-nama, namakanlah apa-apa ilmu yang kita nak namakan tu. Ilmu makrifat ke, ilmu hakikat ke, ilmu sufi ke, ilmu suluk ke, apalah, tak kira lah nama apa-apa pun. Iaitu menjurus kepada ilmu tasawuf. Maka salah satu daripada perkara yang perlu kita hasilkan, yang perlu kita dapati adalah pedoman, penunjuk jalan tu, ataupun guru lah, guru. Guru tu untuk menghayati ilmu ni biar ada pedoman dia. Yang ni ada orang yang menjadi pedoman kita, ataupun orang yang mengajarkan kita, atau kita sebut guru lah. Tapi apa kriteria umum, ciri-ciri umum tentang guru ni? Secara kasar lah, bukan secara halus. Saya nak beritahu beberapa kalimat yang diungkapkan oleh ulama tasawuf. Apa benda dia kata? Pedoman rekah je, tapi cukup bermakna untuk kita. Iaitu man dallaka ala dunya faqad at'abaka. Man dallaka ala dunya faqad ghasyaka. Sesiapa yang menunjukkan engkau kepada hal-hal keduniaan, sekalipun selapis nampak keagamaan, tapi di belakangnya menghala kepada hal-hal keduniaan, itu sebenarnya faqad ghasyaka, dia telah menipumu. Dia ajak kita, tunjuk kita, nampak dalam betul amalan, perkara baik, bukan pakai syarak, tapi di belakangnya tujuannya bawa kita ke arah hal-hal keduniaan. Hak ni kata Syekh ni, kata alim ulama tasawuf ni, faqad ghasyaka, itu sebenarnya dia menipu kita. Contoh macam mana? Contoh, kalau dia ajar kita satu amalan yang mana dengannya untuk kita ni dapat kelebihan-kelebihan duniawi lah. Dapat ilmu kehebatan, lapak-lapak, berarti kau dak lu lah, orang dak lapok lah, itulah macam-macam. Tu kata Syekh, faqad ghasyaka, dia telah menipu engkau. Ataupun perkara-perkara lain lagi,
hal-hal nampaknya keagamaan itu dan ini. Tapi di sebaliknya tu bawa kita jadi tamak, menghala kepada menjadi sifat orang yang tamak tak ada hal-hal keduniaan dan sebagainya. Itu juga ghasyaka, dia menipu kau. Kita tengok setengah orang yang terlibat dengan ilmu kerohanian ni kadang-kadang lah, akhir sekali gimana nak cari harta karun hendak nampak. Banyak kita jumpa. Mula-mula mengatik akhir kali ada harta untuk timbul tepi patah lah situ lah, nak pergi cari, nak pergi tegi biti. Allah kolek sungguh mainan. Kita situ pula dah. Maka dah rasyaka, menipu daya. Banyak saya jumpa yang semacam ni. Atas nama ilmu makrifat akhir sekali dan nak pergi biti. Itu tipu daya. Yang kedua, wa man dallaka 'alal amal faqad at'abaka. Itu sesiapa yang menunjukkan kau kepada amalan saja tapi tidak beritahu rahsia amalan. Suruh kau amal ni tapi tak khabar rahsia dia sebalik amal tu. Bagaimana amalan tu membuka pintu kau dapat kenal Allah. Tidak pergi situ tu. Faqad at'abaka. Dia telah meletihkan kamu. Ajar cara amal ni macam-macam lah. Tapi tak buka rahsia amalan tu. Amalan ni bagaimana dia menjadi membuka pintu engkau lebih dekat dengan Allah, mengenal Allah. Dia tak buka. At'abaka. Ini akan meletihkan engkau. Yang ketiga, faman dallaka 'ala Allahi faqad nasahaka. Tapi sesiapa yang tunjukkan kepada engkau kepada mengenal Allah, begitulah sebenarnya gurumu yang memandumu. Sama ada dalam bentuk ajaran-ajaran yang diajar memahamkan kita tentang Allah, atau amalan-amalan dia ajar tu, dia ajar kunci macam mana benda ni boleh bawa engkau lebih dekat dengan Allah, ataupun urusan-urusan keduniaan tu yang kita terlibat, tapi macam mana semua itu membuka ruang untuk engkau jadi lebih dekat dengan Allah. Inilah faqad nasahaka. Itu dah sebenar guru. Maka demikianlah kesimpulan mudah dalam kata-kata Syekh Ibn Atta' yang 53 ni. Syekh Ibn Atta' tambah sekali nasihat kita, sekiranya seseorang itu ehwal keadaan diri dia, amalan dia, perbuatan dia, sifat dia itu tidak membangkitkan semangat kita untuk menjadi lebih baik, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, jangan bergurau dirilah. Yang kedua, orang yang kata-kata dia tu, kalam dia, ajaran dia tu tidak menunjukkan kita untuk lebih faham tentang Allah Ta'ala, itu bukanlah guru. Jadi perincian tentang perkara ini insya-Allah akan saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekian sajalah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.